Universiti Malaysia Kelantan UMK ialah sebuah universiti awam yang berteraskan keusahawanan dan mempunyai 3 kampus iaitu di Bachok, Jeli dan Kota. Di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi berperanan untuk menjadikan penyelidikan dan inovasi sebagai salah satu agenda utama universiti. Job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Kami kumpulan PRES dari Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi akan membentangkan projek kumpulan kami iaitu Research Management System RMS untuk dinilai oleh barisan hakim yang bijaksana. Montas sebelum ini telah memaparkan maklumat berkenaan latar belakang organisasi, maklumat kumpulan PRES dan tata cara pengendalian kumpulan kami. Kumpulan kami telah mengenal pasti beberapa masalah yang berlaku dalam tugasan harian kami di RMIC. Kaedah percambahan fikiran melalui perbincangan telah diadakan dan daripada 6 masalah yang dikenal pasti, 4 masalah telah disenarai pendek seperti di layar. 4 masalah tersebut dikategorikan mengikut proses kerja, persekitaran dan bahan atau peralatan mesin. Bagi data masalah ini dinyatakan diperolehi daripada sistem aduan UMK bagi tahun 2020. Kesimpulannya, daripada senarai tersebut, kami telah menyenarai pendekkan kepada 3 masalah utama. 3 masalah utama di senarai pendek ialah seperti berikut. Bagi menyelesaikan permasalahan ini, 3 kaedah telah digunakan bagi pemilihan serta mengenal pasti punca masalah. Hasil rumusan pemilihan menggunakan 3 kaedah yang disebut tadi mendapati bahawa permohonan geran penyelidikan secara manual merupakan punca masalah utama dengan kumpulan mata yang tertinggi sebanyak 30 mata. Permohonan geran penyelidikan secara manual telah dikenal pasti sebagai tajuk pemilihan masalah kumpulan kami. Rumusan pemilihan masalah adalah seperti sebagaimana di layar. Definisi projek keadaan sebelum adalah seperti di paparan. Saya jumpa Encik Anis. Ya, saya. Saya nak hantar borang permohonan geran. Daripada mana? Daripada kampus Kota. Wow, banyaknya permohonan daripada kampus Kota. Setelah mengenal pasti projek, kumpulan kami seterusnya mencari dan mempericikan masalah melalui konsep 5W 1H. What? Apakah yang dimaksudkan dengan permohonan geran secara manual? Where? Di mana masalah ini berlaku? Why? Mengapa masalah ini berlaku? When? Bila masalah ini berlaku? Who? Siapa yang terlibat? How? Bagaimana masalah ini berlaku? Implikasi jika masalah ini tidak dapat diatasi adalah seperti di paparan. Seterusnya, kami telah mengenal pasti dan memperincikan masalah tersebut sebagaimana digambarkan dalam gambar rajah sebab dan akibat iaitu Rajah Ishikawa 1. 4 faktor yang dikenal pasti ialah faktor manusia, persekitaran, kaedah dan bahan. Punca masalah bagi faktor manusia, kecuaian adalah berskala ranking sangat penting. Bagi faktor kaedah, prosedur permohonan adalah berskala ranking sangat penting. Bagi faktor bahan, kos percetakan borang adalah berskala ranking sangat penting. Bagi faktor persekitaran, imej universiti terjejas adalah berskala ranking sangat penting. Rajah Ishikawa 2 menunjukkan data punca-punca masalah yang diperolehi daripada tindakan pemerhatian ahli kumpulan kami. Berpandukan Rajah Ishikawa 2, kumpulan kami telah menemui sebab-sebab paling mungkin berlakunya kesukaran permohonan
geran penyelidikan secara manual. Dalam mencari dan memilih sebab paling mungkin berlakunya masalah ini, kumpulan kami telah menyediakan jadual verifikasi sebagaimana di layar. Ringkasan punca masalah bagi permasalahan ini adalah seperti di layar. Objektif projek kami adalah seperti di layar. Kumpulan kami seterusnya berbincang dan mencari cadangan penyelesaian serta menganalisis cadangan tersebut dari sudut kebaikan dan keburukan menggunakan jadual pokok. Langkah realisasikan penyelesaian masalah adalah seperti di layar. Hasil perbincangan dan simulasi teknikal, kami bersetuju untuk membangunkan sistem bagi memudahkan penyelidik mengisi permohonan geran penyelidikan dalaman. Sistem yang dibangunkan ini diberi nama RMS. Seterusnya, kumpulan kami menetapkan sasaran penurunan punca masalah sebelum dan selepas penggunaan sistem RMS menerusi soal selidik. Berdasarkan carta Pareto sebelum penambahbaikan, kumpulan kami mensasarkan penurunan sebanyak 1.44%. Butiran ciptaan sistem ini adalah seperti di paparan. Antara ciri unit sistem ini ialah ianya senang dan mudah diakses. Penyelidik boleh mengemaskan maklumat peribadi serta pencapaian dan data tersebut disimpan dengan baik. Selain itu, perakuan ketua jabatan dan penilai boleh dibuat melalui sistem dan peringatan akan dikeluarkan melalui email. Antara kelebihan sistem ini adalah berikut merupakan kaji selidik yang kami jalankan kepada staf akademik. Berdasarkan kepada kaji selidik tersebut, kumpulan kami mengumpul data pengguna dan melakukan beberapa penambahbaikan yang sewajarnya seperti di paparan. Antara tindakan kawalan yang kumpulan kami jalankan untuk menjamin kelestarian sistem ini adalah projek ini telah mendapat kebenaran dan kelulusan penggunaan. Projek ini telah berjaya menggunakan tempoh masa sebanyak 7 hari. Dengan adanya RMS, peningkatan hasil kerja adalah seperti di paparan. Sistem RMS memberikan kemudahan perkhidmatan terbaik dan peningkatan kualiti kerja yang sangat tinggi dan efisien serta maklumat yang direkod dan dianalisis adalah lebih berkualiti dan menjamin keselamatan. Penjimatan kos dengan anggaran pengurangan kos percetakan borang permohonan adalah sebanyak RM34,000 bagi 425 orang staf akademik di UMK. Pengurangan kerosakan data adalah seperti di paparan. Pengurangan aduan berkaitan kekurangan staf, pembaziran bahan cetakan borang sokongan dan proses permohonan yang mengambil masa yang lama. Selepas pelaksanaan RMS UMK, hanya 1 orang staf sahaja yang terlibat. Penjimatan kos operasi adalah seperti di paparan. Sistem RMS telah memohon hak cipta. Impak daripada projek adalah seperti di paparan. Testimoni menunjukkan pengguna sangat berpuas hati dengan pelaksanaan sistem RMS UMK ini. Kemajuan kumpulan dalam pembangunan sistem dan projek ini adalah seperti di paparan. Kaji selidik turut dijalankan kepada ahli kumpulan bagi mengenal pasti tahap kemajuan ahli kumpulan sebelum dan selepas projek ini. Kefahaman ahli telah meningkat selepas pelaksanaan projek ini adalah sebanyak 84.2%. Carta kemajuan kumpulan sebelum dan selepas adalah seperti di paparan. Bagi masa hadapan, kumpulan kami sedang dalam perancangan untuk menambah baik ciri-ciri lain dalam sistem RMS ini. Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan projek ini. Pisau diasah pagi hari, bawa ke bangku sebelah perigi. Berakhir sudah persembahan kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. My name is Saiful Nizam Suhaimi, a member of the IUM Jungle School Initiative flagship in submission of our project Jungle School Mentoring to the Innovative and Creative Circle ICC entitled Dying Heritage of the Orang Asli Community. I will start off with the introduction of our university's International Islamic University Malaysia. We was officially established on 20th May 1983 with integration of Islamic values and worldview into its humanities, scientific and technical curricula, benefiting our slogan, the Garden of Knowledge and Virtue. Our philosophy is built upon the belief that knowledge must be pursued as an ibadah and amanah, which in turn aspires our knowledge creation, acquisition and contributions to the improvement of quality of life for all mankind. Our structure is led by the constitutional head, president and honorary rector alongside 3 deputy rectors, directors and 19 deans representing various kuliah and campuses. Our roadmap was built upon 6 emphases, which is leading the way, Garden of Knowledge and Virtue, Vision, Mission, Maqasid al-Shari'ah and Future. Each of these emphases were cascaded towards IUM community and become part of our working culture in serving the Ummah. In response to this roadmap, currently there are 40 flagship projects formed by IUM community led by various kuliah and campuses, providing positive impact and contribution to the society. It's an initiative by the university to introduce sustainable development goals that promote spirits of collaboration and transdisciplinary that aim to bring the university to close to the IUM community. This flagship project has gathered hundreds of cross-kuliah staff, students and external members collaborators, creating various courses, student experiential learning project and more than 180 projects created gathering thousands of staff and students participation. The impact of this flagship project also created opportunity for 60 successful grant application of various skills and level that were focused on community engagement. Societal contribution from this flagship project has much bring positive change to community and position IUM within the elite universities contributing toward the sustainable development goal. Hello and salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Nurzalifa Zana Abidin, the team leader for this project. I will continue to brief the project onwards. Taking note on the new IUM roadmaps, which are focusing on the 7 missions, our team IUM Jungle School Initiative flagship is formed in 2019. The strategic initiative is to focus and implement this mission by humanizing education as highlighted in the diagram. Our team flagship is focusing to follow the whole institution transformation with response to the IUM roadmap. This team is one of the 40 flagship projects which was selected. This flagship is assigned under Kuliah of Architecture and Environmental Design to pioneer the integration of Islamic world in both teaching and training the professionals with the inclusivity of the local wisdoms and community knowledge. This is our group design logo and we are presenting our first project on Jungle School Mentoring to assist the Orang Asli community. This IUM JSI flagship is formed in 2019 to assist our local Orang Asli community in Gombak as the pioneer community. Our team is facilitated by AP Dr. Zulkifli and myself, Dr. Nurzalifa, as the team leader. And the following are the listed team members for our project. We also have our Jungle School Young Ambassadors who are being selected as our ambassadors from various universities and schools.
They volunteered as part of the team. The team members has discussed the selected problems and agreed to collaborate with Jungle School Gombak Malaysia, an activist social organisation who are actively been involved to assist the orang asli communities since 2011. The discussion was made together with the orang asli village people to understand their situation and condition. Upon setting up the team, a proposal was made by listing the problems and the team was issued appointment letters by IIUM management as shown in the slide. This is the prepared Gantt chart for the proposed schedule, which is highlighted in the green color, and the actual schedule is shown in the blue color due to the pandemic lockdowns. The project identified via writing, listing and choosing the various problems as shown in our slide 28 till 30. The listed problems are shown in slide 32 and the topmost voted problem was selected for this project to address the dying heritage of orang asli community. Why this problem is highlighted? The orang asli community living in Malaysia is among the minorities. There are only 200,000 people and their heritage and traditional knowledge is now limited. The definition of heritage relates to their cultural heritage in both the product and the process for the society, with a wealth of resources inherited from the past, created in the present and bestowed to their future generation. There are 18 tribes in Peninsular Malaysia with their beautiful heritage, and in Gombak there are 10 tribes which are being listed and they are living in Gombak area in a harmonious manner in Selangor. The orang asli tribes are among the oldest living DNA as highlighted in Prof. Dr. Zafarina in the slide 39. The orang asli Gombak people are living in Batu 12 till Batu 16 and some are living in the Gombak Reserve Jungle. As shown in the slide 43, the listed tribes are shown. Upon conducting the in-depth interview, we have found that there are still few master skill orang asli living in Gombak. For example, there are top skill weaver who is living and she was awarded by UNESCO back then in 2004 as the best weaver in Southeast Asia. This is shown in the slide 44. These are the following orang asli facilitator who are now actively involved in our project. In this matrix listed, it is shown that the listed heritage products versus the numbers of masters and the indicators of their willingness to share their dying knowledge of this heritage. The 8 listed heritage starting from weaving, sumpit, sewang dance, jungle survival activities are listed among the heritage. The number of masters are documented among the total population of 3,250 orang asli people living in Gombak. The courses are identified and the opportunities are listed within the listed on the theme and the component of man, method, material, environment, and tools. The courses are listed via the in-depth interviews with the orang asli community and the main root causes were identified and accepted. Under the component of man, it is shown that there are diminishing interest to continue the traditional knowledge among the orang asli youngsters, and also under the component of men, there are lack of skilled manpower among the orang asli community. Under the component of materials, the materials are affected due to the deforestation and the diminishing forest coverage. Under the method component, the method of documenting of the orang asli are in verbal and hands-on. Thus, there is a need to document their knowledge, which is now less accessible due to the diminishing masters who are living. The other courses were highlighted but will be addressed in the next project throughout our longer period of time. The creative and innovative solution was discussed to address the 4 selected courses as shown in the slide 68 till 71. The first one is to identify the masters among the orang asli community in Gombak. The second one to replant selected plants needed for the arts and craft heritage.
The third one, to arrange for several learning workshops among the Orang Asli facilitators and skill masters and mentoring them to share their knowledge to the public visitors. The fourth one is to document all process of learning via videos, publication, workshop, and show that in the exhibition as shown in the following slides. These recommended solutions were implemented under the Jungle School mentoring. The proposal was accepted and implemented as shown. The monitoring and standardization system was reported in the Progress Quarterly Report to the IIUM management with the highlighted indicators, and the records are submitted to the centralized management and shown in the Progress Graph reporting in slide 79. The samples of the format reporting are shown in the slides 80 to 83 with the indicated achieved target and the actual achievement. IUM JSI and Jungle School Gombak Malaysia teams have won 9 international awards under our Good Initiative and Innovative Invention in ICANN 2020, ICANN 2021, and the most recent one in ICANN 2022. We have won these awards and were also mentioned in the UNESCO ESD Sustainable Report in 2021 as best practice to empower the indigenous people to share their traditional knowledge. The following slides and video are our achievement till recent involvement to be assessed as part of the selected community representative for the National Gombak Hulu Langat Jopak Gazettement in 2022. Inshallah, our team will continue to assist and empower our Orang Asli communities in Malaysia, and we are now replicating our project in other states to elevate the sharing of the Orang Asli traditional knowledge and heritage to other community members and to help them to expand the knowledge heritage of the Orang Asli community to others globally. The shown collaborators are focusing the efforts with us to relate the 17 SDG for sustainable development and improve the livelihood of our communities around the world. Thank you and enjoy our video. The land is in a constant state of birth, giving life to all who live on earth. Our carelessness and fears have taken toll over the years. Her land is parched and scorched as man continues to light the torch. We continue a want of speed and ease, all while our pesticide kill our bees. It's time to wake up and see Mother Earth's pain. Humanity's selfishness is becoming insane. Soon, her cries will turn to gloom, and man will cause its own doom. A poem by Sofia Il Valdez. Hello there everyone, this is Aina Suhaila from Jungle School Gombak Malaysia, and we are submitting a project titled Jungle School Mentoring for Sustainable Empowerment. This invention is to enhance the sustainable mentoring for the indigenous Orang Asli continuous empowerment to assist their younger generations and also the needy communities and the general public to improve their socio-economic, mental health wellness, and sustainable well-being. The indigenous lifelong learning and traditional knowledge should be passed in for sustainable empowerment to all communities by rejuvenating the natural environment and healthy living in the jungle and sustaining the fresh, clean water system in the river and coastal areas. With this, a sustainable environment and lifestyle will materialize and humanity will still have a hope for a better world to give to the future generation.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan QPPD dari UTHM ingin mempersembahkan projek kami sesi perundingan sasaran pencapaian GPA CGPA mengambil masa yang lama. UTHM terletak di Payet Raja, Batu Pahat, Johor dan berikut adalah sejarah penubuhan UTHM. Pusat Pengajian Diploma ditubuhkan pada 2009 dan dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan semua program diploma. Berikut adalah objektif, misi, visi dan objektif kualiti serta carta organisasi PPD. QPPD ditubuhkan pada tahun 2013 dan mempunyai 5 orang ahli. Ini merupakan projek keempat kami. Berikut adalah logo dan moto kumpulan dan objektif serta etika kumpulan. Kumpulan menempah kejayaan bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Bagi memantapkan kumpulan, ahli telah menghadiri kursus yang berkaitan. Berikut merupakan hebahan dan minit mesyuarat. Peratus kehadiran ahli adalah 95%. Berikut merupakan matriks tugasan setiap ahli. Kitaran PDCA digunakan bagi menentukan masalah dan carta perbatuan projek disediakan dari Januari hingga September 2019. Teknik pencambahan fikiran digunakan untuk mengenal pasti 10 masalah yang dihadapi. 5 masalah mendapat markah tertinggi berdasarkan carta analisis data matriks adalah kurang pelibatan staf akademik dalam penyelidikan dan inovasi, pengurusan data latihan industri yang kurang berkesan, jumlah penerbitan bahan ilmiah tidak mencapai sasaran, sesi perundingan sasaran pencapaian GPA CGPA mengambil masa yang lama dan bilangan pelajar kedudukan bersyarat yang bertambah pada setiap semester. Masalah pertama, kurangnya pelibatan staf akademik dalam penyelidikan dan inovasi. Masalah kedua, terdapatnya perbezaan rekod bilangan pelajar LID, ICRC dan PPD. Masalah ketiga, jumlah penerbitan bahan ilmiah dari tahun 2016 hingga 2018 tidak mencapai sasaran. Masalah keempat, aduan mengenai kaedah pengiraan GPA CGPA secara manual yang rumit. Masalah kelima, bilangan pelajar KS yang bertambah pada setiap semester. Bagi mengenal pasti masalah utama, analisis jurang digunakan dan peratus setinggi terletak di sesi perundingan pengiraan sasaran GPA CGPA mengambil masa yang lama dan seterusnya dipilih sebagai tajuk projek kami. Berikut merupakan objektif dan tema projek kami serta surat permohonan dan kelulusan untuk menjalankan projek. Masalah yang dipilih berhubung kait dengan objektif kualiti UTHM serta objektif dan objektif kualiti PPD. Gambar rajah menunjukkan pembengang taruh luaran dan dalaman yang dikenal pasti. Berikut merupakan impak positif dan negatif pembengang taruh dalaman iaitu staf akademik, pelajar dan fakulti. Manakala luaran pula ibu bapa, alumni, majikan dan penaja. Berikut merupakan terminologi projek dan definisi masalah menggunakan 5W dan 1H. Apakah sesi perundingan GPA CGPA mengambil masa yang lama? Sesi perundingan adalah perjumpaan antara PAK bersama pelajar untuk membuat penetapan sasaran pencapaian GPA CGPA. GPA bermaksud purata nilai grade yang diperolehi oleh pelajar. CGPA pula bermaksud purata himpunan mata nilai yang diperoleh bagi semua semester yang telah diikuti. Masa yang lama bermaksud tempoh yang diambil untuk membuat pengiraan GPA CGPA pelajar melebihi tempoh masa yang sewajarnya. Ianya melibatkan semua staf akademik dan pelajar di PPD, di mana semasa membuat kiraan GPA CGPA yang ingin dicapai pelajar, yang biasanya masalah berlaku di awal semester. Ini kerana UTHM menggunakan sistem grade yang berbeza serta tiada kaedah mengira secara automatik. Pengiraan dilakukan secara manual secara berulang kali untuk semua pelajar seliaan. Video menunjukkan latar belakang masalah. Pertama, dinyatakan dalam peraturan UTHM, pelajar boleh diberikan keputusan KG sekiranya memperolehi GPA kurang daripada 1.0 dan CGPA antara 1.7 atau bawah 2.0. Dan sekiranya memperolehi KS 3 kali berturut-turut akan diberi kedudukan gagal dan diberhentikan. Kedua, UTHM mempunyai sistem grade yang berbeza berbanding universiti lain. Ketiga, kaedah kiraan yang rumit. Keempat, aktiviti ketiga dalam carta alih proses adalah kritikal. Kelima, purata masa sesi perundingan adalah 30 minit. Keenam, berikut merupakan impak kepada ibu bapa, staf akademik dan pelajar jika projek tidak dijalankan. Hasil penanda aras didapati kebanyakan universiti menggunakan sistem grade yang berbeza. Oleh itu, pengurusan PPD telah mensasarkan masa sesi perundingan dikurangkan kepada 9 minit dan perlu dicapai sebelum 31 Ogos 2019.
Kami menggunakan teknik Rajah Ishikawa 1 bagi mencari semua punca masalah paling mungkin, manakala Rajah hubung kait untuk menganalisa, dan didapati berikut merupakan 7 punca masalah paling mungkin. Punca masalah staf baru ditolak kerana pengambilan staf ditentukan pengurusan UTHM dan di luar kawalan kumpulan. Punca masalah staf kurang mahir diterima disebabkan sistem pergradean UTHM yang unik sukar dikuasai oleh staf. Punca masalah kurang latihan ditolak kerana latihan berkaitan PNP dikendalikan pihak lain dan di luar kawalan kumpulan. Punca masalah kurang strategi belajar diterima kerana pelajar diploma masih mengamalkan teknik pembelajaran sekolah menengah. Punca masalah proses berulang diterima kerana pengiraan GPA secara manual membebankan PAK dengan pertambahan kemasukan pelajar setiap tahun. Punca masalah pengiraan secara manual menggunakan kalkulator tidak boleh diedit semula diterima. Punca masalah peraturan akademik tidak dirujuk ditolak kerana ianya boleh diakses di laman sesawang PPA. Rajah Ishikawa 2 menunjukkan 5 punca masalah yang diterima. Berikut adalah rajah pokok cadangan penyelesaian bagi semua punca masalah paling mungkin. Analisis cadangan penyelesaian dijalankan dan didapati 4 cadangan berikut adalah praktikal. Pertama, membangunkan aplikasi pengiraan GPA sebagai alat bantu. Kedua, mereka bentuk alat bantu untuk pelajar dalam merancang strategi pembelajaran cemerlang. Ketiga, mengautomasikan pengiraan GPA. Keempat, menyediakan carta alih yang baru. Justeru, kami bersetuju membangunkan aplikasi mengira GPA bagi mengatasi masalah sesi perundingan yang lama dan menambahkannya sebagai MyUGPACS. Antara alternatif strategi pembangunan adalah pembangunan custom, pakej perisian dan penyumber luaran. Pembangunan custom dipilih sebagai strategi pembangunan kerana menepati semua faktor yang disenaraikan. Dan justifikasinya adalah untuk memendekkan proses pengiraan, mengurangkan jam sesi penasihatan dan memudahkan capaian aplikasi melalui Google Play Store. Berikut merupakan surat permohonan dan surat kelulusan pembangunan aplikasi. Dan 5 fasa utama bermula dari penyiasatan awal hinggalah kepada kesokongan dan operasi. Pelaksanaan aplikasi dijalankan selama 5 minggu. Catepat digunakan untuk mengenal pasti keutamaan aktiviti berserta jumlah masa yang diambil. Dimulakan dengan penyiasatan awal melibatkan aktiviti seperti yang disenaraikan dan perisian digunakan dalam membangunkan MyUGPACS. Seterusnya memberi tumpuan kepada keperluan input, proses, output serta kekangan. Berikut adalah reka bentuk MyUGPACS dan diteruskan dengan pembangunan dan implementasian dan fasa terakhir adalah sokongan dan operasi. Berikut merupakan surat permohonan dan kelulusan menjalankan uji lari 1. Taklimat penggunaan aplikasi MyUGPACS telah diberikan kepada semua PAK. Keputusan uji lari 1 mendapati sesi perundingan pelajar dikurangkan kepada 15 minit sahaja kerana terdapat kesilapan dalam pilihan grade D+ yang tidak wujud dalam sistem pergradean. Hasil uji lari gagal mencapai sasaran. Penambahbaikan dibuat dengan membuang grade D+ dan mendapati kiraan GPA jangkaan bertepatan dengan kaedah pengiraan sebenar. Berikut merupakan surat permohonan dan kelulusan bagi uji lari 2. Keputusan uji lari 2 berjaya mengurangkan sesi perundingan sebanyak 73% bersamaan dengan 8 minit di mana melebihi sasaran yang ditetapkan. Sepanjang menjalankan projek, kami berhadapan dengan pelbagai cabaran dan halangan, namun semuanya berjaya diselesaikan. PBD telah melantik seorang pentadbir untuk memantau aplikasi dan maklum balas boleh dibuat menerusi borang soal selidik. Hasil pemantauan selama 3 minggu mendapati masa sesi perundingan berada di bawah 9 minit. Pelan kontingensi disediakan bagi mengatasi risiko yang mungkin berlaku. Sebagai tindakan penyeragaman, surat permohonan dan kelulusan dari dekan telah diperolehi. Kami telah membuat permohonan kepada pengarah PPA untuk penggunaan aplikasi MyUGPACS di UTHM dan telah dimuat naik ke Google Play Store dan menu pengguna serta carta ahli kerja yang baru telah disediakan. Berikut merupakan impak positif kepada staf akademik. Yang pertama, penjimatan masa perundingan sebanyak 73%, di samping penjimatan masa pengiraan GPA sebanyak 88%. Ketiga, produktiviti meningkat kerana mempunyai lebih masa untuk melakukan tugasan lain. Keempat, kesilapan pengiraan semasa sesi perundingan dapat dielakkan. Kelima, staf akademik berpuas hati kerana dapat memberikan perundingan yang lebih baik. Impak positif kepada pelajar pula. Pertama, bilangan anugerah dekan meningkat. Kedua, pelajar lebih bersemangat untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Ketiga, pelajar lebih berdikari. Impak positif kepada ibu bapa pula. Mereka bangga dengan pencapaian anak dan kemudahan yang disediakan oleh UTHM. Manakala kepada alumni pula, kebolehpasaran graduan yang tinggi. Aplikasi MyUGPACS dibangunkan sendiri, maka kos pembangunan amat minima dan dapat menjimatkan sebanyak RM4,900. Projek ini telah mendapat penghargaan dari Naib Chancellor dan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTHM. Aplikasi ini dalam proses permohonan perlindungan harta intelek.
Berikut merupakan kejayaan projek di peringkat kebangsaan. Secara keseluruhan, pencapaian ahli meningkat selepas menjalani projek. Berikut merupakan faedah ketara yang melibatkan persekitaran, pengguna dan komuniti. Manakala faedah tidak ketara meningkat semangat berkumpulan, kemahiran pengurusan masa, sifat bertanggungjawab, mencetus kreativiti dan menyelesaikan masalah. Hasil maklum balas pengguna, kami telah membangunkan satu lagi aplikasi yang boleh dilarikan di mana-mana sistem pengoperasian. Berikut merupakan video demonstrasi MyUGPads. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Kami dari kumpulan NIM UiTM Pahang akan membentangkan projek inovasi iaitu mengatasi lambakan surat pengesahan pelajar. Pemilihan projek dan definisi. Di layar menunjukkan motif dan kehendak persona 1 mengenai pemenuhan surat pengesahan pelajar. Analisis awal kehendak persona 1 menunjukkan operasi pengeluaran surat pengesahan pelajar yang lama menyebabkan lambakan surat tidak dituntut. Ini dibuktikan dengan statistik surat tidak dituntut meningkat. Seterusnya, motif dan kehendak persona 2 mengenai temujanji dengan pegawai. Analisis awal kehendak persona 2 menunjukkan statistik penurunan bilangan pelajar bertemu dengan pegawai BHP kerana kesukaran bertemu pegawai. Motif dan kehendak persona 3 mengenai masalah penyediaan laporan anugerah wali direktor. Analisis awal kehendak persona 3 menunjukkan kesukaran mendapat maklumat bagi tujuan pelaporan akor meningkat pada tahun 2017 sehingga 2020. Jadual table profil persona menunjukkan motif dan kehendak persona yang dipilih adalah mudah mohon surat pengesahan pelajar berdasarkan keresahan dan kegirangan persona tertinggi. Lambakan surat pengesahan pelajar adalah projek yang dipilih berdasarkan merit keutamaan dan kemampuan projek tertinggi. Tuan-puan dan panel penilai berdasarkan analisa, kumpulan NIM telah memilih untuk mengatasi masalah lambakan surat pengesahan pelajar sebagai tajuk projek inovasi kami. Analisa 5W1H menjelaskan masalah kesukaran menguruskan surat pengesahan pelajar amat jelas kerana surat sentiasa diperlukan untuk pelbagai tujuan dan perlu dipermudahkan. Penyelesaian perlu mematuhi garis panduan pengurusan rekod UiTM dan diuruskan dengan cepat, tepat dan penuh integriti. Idea asas penyelesaian kreatif dan inovatif adalah proses permohonan secara atas talian. Tindakan pertama dalam fasa empathy design thinking, kami mengatasi persona projek iaitu 1. Pelajar UiTM Pahang PS1, pemohon surat. 2. Staf BHP sebagai pemproses dan pegawai pengesah permohonan PS2. Terminologi tajuk projek ini adalah 1. Lambakan yang merujuk kepada banyak bilangan surat pengesahan pelajar yang tidak dituntut. 2. Surat pengesahan pelajar iaitu surat-surat tajaan dan bukan tajaan yang memerlukan pengesahan dari BHP. Penyelesaian masalah yang diperolehi daripada tinjauan maklum balas pelanggan menunjukkan 3 masalah utama untuk memohon surat pengesahan pelajar iaitu 1. Lokasi yang jauh. 2. Proses yang panjang. 3. Isi borang setiap permohonan. Akibatnya, surat yang tidak dituntut oleh pelajar meningkat sebanyak 26% dari tahun 2019 ke 2020. Dalam pengurusan permohonan pula, proses mengambil masa sehingga 7 hari bekerja. 7 kehendak dan keperluan persona dirumuskan dalam peta empati hasil sesi sumber saran. Tumpuan penyelesaian ini adalah untuk mengatasi keresahan dan meningkatkan kegirangan persona yang melibatkan 110 orang responden. Di paparan menunjukkan proses pengurusan surat pengesahan pelajar mengambil masa selama 25 jam. Kesulitan ini bertambah apabila pandemik COVID-19 muncul menyebabkan pelajar tidak dapat hadir ke pejabat untuk memohon dan menuntut surat yang telah siap. Peta pengalaman persona merumuskan persona resah menghadapi 4 daripada 5 aktiviti proses. Di layar adalah 4 keresahan persona yang dikenal pasti. Melalui kanvas pancing, didapati kemudahan internet amat diperlukan oleh persona. Pelajar minta surat diemailkan merupakan pilihan utama paling tinggi dalam metrik keutamaan idea persona. 6 sintesis rintihan persona ditunjukkan seperti di paparan. Kami mencapai point of view, persona perlu pengurusan surat segera agar kelulusan diperolehi pelajar cepat. Peta Daisy menjelaskan inovasi utama dan 4 ciri tindakan pengkayaan idea persona. Canvas Spectrum Project menunjukkan orientasi dan perspektif pengurusan surat permohonan pelajar. 4 objektif projek iaitu 1. Penyampaian perkhidmatan. 2. Kepuasan hati pelanggan. 3. Penggunaan teknologi dan 4. kos operasi. Penyelesaian utama projek adalah mensasarkan kelulusan surat permohonan pengesahan pelajar diterima dalam tempoh kurang dari 2 hari bekerja. Asas penyelesaian ini dijangka akan memberi kesan dan faedah kepada organisasi, pelajar dan pemegang taruh seperti ditunjukkan di layar. Projek kami mendapat kelulusan pelaksanaan penolong rektor dan disokong rektor UiTM Pahang. Analisis peluang penambahbaikan.
Asas pengkayaan idea persona ditunjukkan dalam peta DAISY. Perancangan tindakan pengkayaan idea persona dilaksanakan melalui 4 langkah seperti di paparan. Tuan-puan sekalian, kami melaksanakan sesi sumbang saran yang melibatkan ahli kumpulan, wakil pelajar, wakil staf dan wakil pengurusan berkenaan permohonan, proses, serahan dan terimaan seperti dirumuskan dalam Canvas Camper. Rumusan pengkayaan idea persona kami tentukan menggunakan analisis SMART untuk memudahkan permohonan, cepatkan proses dan serahan surat. Cadangan dan penilaian pengkayaan idea persona yang pertama melibatkan mesin fax, yang kedua email, yang ketiga platform WhatsApp, dan yang keempat, platform Telegram adalah ditolak kerana pengesanan rekod surat keluar sukar dikesan semula pada masa akan datang. Akhirnya, cadangan untuk menggunakan teknologi berasaskan awan yang mana kaedah simpanan dan edaran data secara atas talian diterima. Kelestarian cadangan idea perkasa berdasarkan matriks idea kluster perkasa memutuskan kaedah simpanan dan edaran data secara maya diguna pakai. Maka, kami rumuskan supaya satu sistem khas untuk pengurusan surat pengesahan pelajar dibangunkan berdasarkan asas idea perkasa seperti di paparan. Stalik mengubat keresahan dan menambah kegirangan persona seperti dijelaskan dalam kanvas tawaran nilai. Pelaksanaan kreatif dan inovatif. Berdasarkan konsep idea perkasa, sistem pemohonan surat secara atas talian melalui cloud dibangunkan. Kumpulan MIM memberi cadangan pembentukan idea perkasa prototip 1 stalik yang terdiri daripada 5 proses utama, bermula dari imbas kod QR atau pautan di web UiTM Faham sehingga pelajar menerima surat melalui email. Prototip 1 ditambah baik di langkah 2 di mana ketua jabatan membuat semakan dan pengesahan secara atas talian. Di layar menunjukkan uji cuba prototip 2 diringkaskan kepada 4 langkah. Idea perkasa muktamad menunjukkan kumpulan MIM mencadangkan 3 penambahbaikan di langkah 3 seperti di paparan. Penanda alas projek stalik diadaptasi kepada inovasi pengurusan surat atau dokumen secara maya. Pemantauan dan penyeragaman. Langkah inovasi pengurusan atas talian baru dijangka mampu memberi impak dalam merasasi penyampaian perkhidmatan yang CTI-PCI diterjemah di dalam Canvas Inovasi. Pindaan proses kerja bilangan 2 telah diseragam dan diluluskan oleh Rektor UiTM Jalan Pahang pada 13 Oktober 2020 dan diedar kepada staf BHCP. Latihan penggunaan stalik diperkenalkan kepada pelajar baharu UiTM Pahang dalam sesi taklimat Minggu Destinasi Siswa untuk penggunaan secara berterusan. Kita saksikan video maklum bala persona stalik. Mungkin ada saya nak surat pengesahan pelajar. Surat pengesahan pelajar. Okey, sekarang ni ada boleh apply online, scan QR code ni ataupun dapatkan link dekat website UiTM. Oh, betul. Terima kasih, Wan. Okey, thank you. Langkah pertama. Langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Notifikasi email. Dashboard. Data diterima. Data untuk pengesahan. Surat pengesahan pelajar diterima. Barisan panel yang dihormati, dari grade penggunaan inovasi, pemantauan penggunaan stalik menunjukkan proses permohonan dapat disahkan dalam tempoh kurang 10 minit. Rumusannya, stalik berfungsi dengan baik dan paparan sistem adalah menarik. 98% tawaran nilai stalik telah dicapai. Canvas Analisis Cluster mendapati punca penilaian yang tidak diterima disebabkan gangguan talian telefon dan kehabisan data. Stalik diberlaku kebolehan dan keberkesanannya oleh KPP, Sains Komputer dan Matematik. Penggunaan stalik juga telah diseragamkan di kedua-dua kampus dan dilancarkan secara maya oleh BHCP pada 13 Oktober 2020. Dalam pemantauan penyeragaman stalik sejak Oktober 2020 hingga Julai 2021, 100% tawaran nilai telah dicapai. Perbandingan Canvas Analisis Cluster sebelum dan selepas penambahbaikan adalah seperti di layar. Hasil pemantauan penyeragaman menunjukkan perbezaan proses sebelum dan selepas penambahbaikan permohonan surat pelajar. Kanvas pengembangan stalik juga dibentuk dan berpotensi menjana hasil sebanyak RM3,500 bagi setiap instalasi stalik. Sesi pembentangan stalik bukan sahaja kepada TNC, BHCP UiTM, TNC PJI dan pihak pengurusan UiTM Pahang. Rumusannya, semua pihak amat berpuas hati dengan potensi dan objektif stalik. Stalik telah dipersetujui diterima di BHCP Shah Alam dan kampus cawangan UiTM seluruh Malaysia. Pencapaian dan penciptaan nilai. Barisan panel yang dihormati, di paparan menunjukkan bukti pencapaian sasaran penyelesaian projek permohonan surat pengesahan pelajar diterima dalam tempoh kurang dari 2 hari bekerja. Di layar adalah statistik tahunan permohonan surat yang telah dijana oleh stalik. Paparan menunjukkan statistik permohonan surat mengikut program pengajian, statistik surat tajaan dan tanpa tajaan, serta status surat penajaan yang telah dijana oleh stalik. Pencapaian objektif 1 stalik iaitu pastikan tempoh proses 1 permohonan kurang 10 minit telah tercapai. Kini, tempoh purata 1 permohonan kurang 7 minit dan menyumbang kepada penjempatan masa 83%, manakala pengeluaran surat sehari meningkat 59%. Menzahirkan kepuasan hati pelanggan melebihi sasaran kumpulan sebanyak 98%. Di paparan menunjukkan 100% penurunan surat pengesahan pelajar yang tidak dituntut. Kos cetakan surat pengesahan pelajar menurun 100%. Bendahari UiTM Pahang telah memperaku keberkesanan penjimatan kos operasi di BHCP dengan penggunaan stalik. Dalam penyertaan nilai projek, stalik berjaya menyumbang kepada organisasi, jabatan serta masyarakat dan negara dalam amalan nomor baharu menghadapi pandemik COVID-19. Analisis Pestel menunjukkan impak terhadap ekosistem serta memudah cara penyampaian perkhidmatan yang memanfaatkan teknologi. Tahap ketersediaan inovasi stalik amat tinggi dan sedia untuk perkembangan inovasi seperti di paparan.
Stalik berpotensi digunakan oleh pelajar dan staf untuk memproses surat permohonan seperti surat jaminan hospital, pengesahan staf dan inovasi stalik diadaptasi dalam pembangunan sistem PPSI. Di paparan adalah potensi bagi pengembangan operasi stalik ke IPT di negeri Pahang. BHP UiTM Melaka dan Perlis memberi manfaat positif dan mencadangkan stalik dikembangkan ke seluruh UiTM. Di peringkat antarabangsa, Institut Teknologi Bandung turut menyokong pengembangan stalik dalam pelbagai jabatan dan yakin akan potensi stalik. Kumpulan MIM telah menghasilkan stalik dengan memanfaatkan salah satu daripada 9 komponen revolusi industri 4.0 dan telah didaftarkan di bawah pelindungan hak cipta MyIPO. Kelulusan menjalankan projek inovasi daripada Rektor UiTM Pahang dan mempunyai penerbitan etikal di bawah TSHI 2021. Mobility stalik boleh diguna untuk memproses sebarang jenis surat, dokumen dan berpotensi dikembangkan di dalam pelbagai sektor pengurusan. Rakan Perdana Aras, Kolej Komuniti Masjid Tanah Melaka dan Pejabat Daerah dan Tanah Raupang Pahang mendapati stalik merupakan sistem standard load yang mudah direplikasi bagi melancarkan proses pelbagai surat. Sukacita kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam projek ini secara langsung dan tidak langsung. Sekian, salam hormat dari kumpulan MIM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang Berusaha Tuan Pengerusi Majlis, penjuri yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di layar memaparkan maklumat mengenai HTM. Seterusnya Carta Organisasi Jabatan Radiologi. Berikut adalah pencapaian Jabatan Radiologi dalam KIK. Benua Cipta mempunyai 8 orang ahli yang dikutai oleh Encik Muhammad Nizam. Pelibatan ahli dengan peratusan kehadiran 96.66%. Berdasarkan teknik kitaran PDCA, Benua Cipta telah merangka carta pembatuan dalam merancang dan melaksana projek. Pemilihan masalah telah dibuat melalui 3 kaedah: percambahan fikiran, kajian data masalah, graf keupayaan dan kritikal. Terdapat 10 masalah yang berpotensi dan setiap satu dianalisa secara menyeluruh. Di layar memaparkan jadual dan graf analisa kritikal dan kemampuan ahli. Berdasarkan graf, masalah ke-6 telah mendapat ranking tertinggi. Dengan ini, Mencerita Sebulat Suara memilih aduan sistem maklumat radiologi yang tinggi sebagai projek KIK pada kali ini. Di layar adalah surat kebenaran menyatakan projek dan hubungkan masalah dengan objektif jabatan. Berikut adalah nasional penyelesaian masalah dan 8 nasional pemindahan masalah yang disenaraikan seperti di layar. Di layar merupakan kesan terhadap pesakit, kaki tangan, organisasi dan stakeholder sekiranya masalah tidak diatasi. Berikut adalah terminologi yang digunakan sepanjang projek dijalankan. Definisi masalah dibuat mengenai 5W dan 2H. Apakah maksud aduan sistem maklumat radiologi yang tinggi? Aduan masalah yang berlaku dan diadu dan direkodkan. Sistem maklumat radiologi? Sebuah sistem bertalian untuk merekod, menguruskan maklumat radiologi dan imej serta berfungsi mengesan maklumat ujian dan mengeluarkan laporan. Tinggi. Kekerapan aduan yang melebihi sepatutnya. Di mana masalah ini berlaku? Dari jabatan pemohon dan berakhir di jabatan radiologi. Bila ia berlaku? Semasa proses pengisian permohonan perkhidmatan radiologi dan semasa proses penerimaan, semakan dan merikut borang permohonan. Siapakah yang terlibat? Pesakit, kerani kaunter, kerani kewangan, pegawai perubatan, juru X-ray dan pakar radiologi. Kenapa ia berlaku? Permohonan secara bertulis, semakan borang dan rekod secara manual serta lambakan aduan dan penggunaan oleh pesakit. Bagaimana ia berlaku? Pengisian borang yang kurang jelas, kekerapan kesilapan merekod oleh kerani kaunter, permohonan yang bertindan dan permohonan hilang dari simpanan pesakit. Berapa banyak? Kos penyelenggaraan yang tinggi dan membebankan institusi iaitu sebanyak 5.2 juta setahun. Rekod adalah fungsi sistem maklumat radiologi, carta alih proses permohonan sebelum projek serta data aduan diperoleh melalui sistem PEMS. Aduan tertinggi menerus kepada sistem RIS. Seterusnya, data pemeriksaan radiologi 2015 hingga 2018 dan data sebelum uji cuba di mana kekerapan tertinggi adalah sebanyak 0.27%. Penanda adalah telah dibuat bagi menentukan jenis sistem digunakan. Ketua Jabatan Radiologi telah menetapkan sasaran aduan yang diterima tidak melebihi 0.1%. Bodoh Cipta menggunakan darjah tulang ikan Ishikawa 1 untuk menganalisa masalah. 4 punca masalah telah dengan pasti dan diterima iaitu bagi faktor peralatan, 1. Komputer sering tergendala disebabkan komputer yang usang, 2. Server perlahan dan sering tergendala. Faktor manusia, borang tidak jelas mengakibatkan maklumat tidak lengkap. Faktor kaedah, rekod pesakit tidak terkini dan berbeza. 2. Sistem tidak bersepadu menyebabkan maklumat pesakit berbeza. 3. Borang permohonan tidak lengkap. 4. Tiada maklumat pemeriksaan yang ditawarkan. Ishikawa 2 menunjukkan faktor-faktor yang menyumbang kepada aduan sistem maklumat radiologi yang tinggi. Analisa pro dan kontra digunakan bagi menepasi cadangan penyelesaian. Faktor manusia, khusus yang berterusan menyediakan poster dan pamphlet serta membuat sistem RIS yang baru supaya permohonan boleh dibuat secara dalam talian. Faktor kaedah,
membuat sistem RIS yang baru dan mengadakan taklimat serta roadshow penggunaan sistem, membuat sistem RIS yang berintegrasi dengan sistem HIS, menyediakan manual pengguna sistem dan permohonan dibuat secara dalam talian. Di layar merupakan 4 cadangan penyelesaian terbaik diperolehi. Seterusnya, setiap cadangan penyelesaian diperincikan dan perancangan carta perpatuan diplotkan. Hadirin sekalian, cadangan 1, pembangunan sistem RIS untuk menggantikan sistem sedia ada. Ciri-ciri sistem RIS adalah mesra pengguna, antara muka yang mudah, pelbagai platform dan seperti di layar. Kami menggunakan software development life cycle bagi pembangunan sistem RIS dan carta perancangan telah disediakan bagi memantau pelaksanaan pembangunan. Di paparan adalah kerangka diagram, sistem, carta alih dan peranan. Penyediaan diagram struktur fungsi dan perhubungan entiti sistem seperti di layar. Faktor pemilihan perisian pangkalan data, Oracle database menjadi pilihan, manakala JDeliverable telah menepati syarat bagi pemilihan perisian pembangunan sistem. Berikut adalah proses bagaimana inovasi ini dibangunkan. Berikut adalah antara muka bagi modul request, appointment, arrive, exam, reporting dan result serta mengikut peranan yang ditetapkan. Seterusnya, sistem ini diuji mengikut keadaan senario kerja yang sebenar. Keistimewaan RIS adalah seperti berikut. Boleh digunakan di komputer sedia ada, sistem yang fleksibel, sistem yang berintegrasi dan seperti di layar. Di layar adalah perbandingan sistem sebelum dan selepas inovasi dijalankan. Kami sebulat suara menamakan sistem ini sebagai Radiology and Medical Image Information System. Cadangan 2, kami menyediakan poster dan pamphlet mengenai sistem ARMIS dan menu pengguna bagi penggunaan sistem ARMIS sebagai cadangan ketiga. Seterusnya, taklimat dan roadshow diadakan. Surat kebenaran uji cuba 1 diperoleh pada 26 Oktober 2018. Uji cuba 1 dijalankan pada 1 November 2018. Pengurangan berjaya diturunkan sebanyak 0.07%. Maka uji cuba 1 berjaya mencapai sasaran. Pengesahan telah diperolehi daripada Ketua Jabatan. Pemantauan projek terus dijalankan dan masih di bawah sasaran. Sistem juga telah mencapai 100% penggunaan. Tindakan penyeragaman telah dijalankan dengan mengemaskini manual prosedur kerja. Taklimat diadakan pada 17 Disember 2018. Surat kebenaran bertarikh 24 Disember 2018 telah diperolehi. Penyeragaman juga telah diperluaskan untuk penggunaan di pusat pakar UKM. Masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya ditunjukkan di layar. Pelan contingency sistem telah dirangka untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Penambahbaikan projek juga dirancang seperti di layar. Projek juga boleh di-spin off bagi kegunaan makmal, farmasi dan diet dengan pengubahsuaian. Hasil daripada projek yang dijalankan terdapat 8 faedah yang diperolehi. Pertama, pengurangan aduan sistem di bawah sasaran yang ditetapkan. 2. Penjimatan peruntukan penyelenggaraan sistem sebanyak 5.2 juta setahun. 3. Penjimatan kos pembangunan sistem sebanyak 2.6 juta setahun. 4. Penjimatan pembelian kertas dan kos cetakan sebanyak 14,300 setahun. 5. Penjimatan masa dan penggunaan sistem sebanyak 20%. Penjimatan langkah prosedur adalah kepada 75%. Laporan perubatan telah mencapai tempoh KPI jabatan. Penyeragaman proses kerja telah mencapai peningkatan terhadap keseluruhan projek kerja. Jumlah keseluruhan penjimatan telah diperolehi sebanyak RM7.9 juta setahun. Kumpulan telah berjaya mengelakkan dari berlakunya pemazaran melalui kaedah Lean. Faedah sampingan kepada stakeholder juga diperolehi. Sistem telah disahkan stabil untuk digunakan melalui ujian yang dijalankan oleh syarikat Viamed. Projek ini telah diaudit dan disahkan oleh audit dalaman SCTM. Pegawai penyelidik radiologi mengatakan bahawa sistem ini sangat membantu dalam mendapatkan data penyelidikan. Pakar radiologi SCTM telah mengiktiraf sistem ini dalam mempercepatkan proses laporan. Sistem juga telah mendapat pengiktirafan Ketua Jabatan Radiologi. Pengesahan keberkesanan sistem juga telah diperoleh dari Ketua Bahagian Teknologi Maklumat. Pengarah SCTM telah melakukan kejayaan kumpulan dalam menghasilkan sistem ARMIS. Persatuan Jururaksa Malaysia telah mengiktiraf keberkesanan penggunaan sistem dan memuji kumpulan yang mampu menghasilkan sistem ini dengan kepakaran dalaman. Kajian awal dibuat di pelbagai agensi namun tiada rekod menunjukkan inovasi sebegini pernah dibangunkan secara dalaman. ARMIS telah berjaya difailkan di Intellectual Property Rights untuk dipatenkan. Syarikat Viamed juga telah menunjukkan minat untuk bekerjasama bagi memasarkan sistem ini. Selaras dengan kefusian PPUK sebagai hospital pengajar, perkongsian projek juga telah dibuat bersama pelajar sarjana muda punya perubatan Universiti Awam. Perkongsian penggunaan sistem juga dibuat ke HP UPM, IKN, PPUM dan Hospital Sedang. Mereka menunjukkan rasa minat dan kagum atas usaha kumpulan yang berjaya menghasilkan sistem ARMIS. Sistem ini juga dibentangkan di Persidangan Saintifik Persatuan Jururaksa Malaysia kali ke-50.
Projek ini juga berjaya terpilih untuk dibentangkan di persaingan 7 Southeast Asian Radiographer and Radiological Technologies Conference 2020. Berikut adalah pemberjalanan yang diperolehi sepanjang projek dijalankan. Projek ini juga berjaya memberikan sumbangan kepada saranan dan dasar-dasar kerajaan. Ketika menjalankan projek, Waduk turut menghadapi beberapa masalah, namun masalah dapat diatasi. Penilaian ahli sebelum dan selepas projek adalah seperti tertera. Sekarang mari kita tonton video program sistem ARMIS. Berikut adalah maklum balas dari pengguna dan stakeholder SATM. Assalamualaikum. Jadi apa yang saya boleh katakan berkenaan dengan sistem yang telah dibangunkan, sangat membantulah untuk kami untuk menjalankan kerja, sebab dekat dalam sistem ni dah bagi kami banyak info-info yang akan membantu untuk kami melaksanakan tugas kami setiap hari dan lebih tersusun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada kumpulan KIK Benua Cipta kerana dapat menghasilkan satu yang bagi saya karya yang amat berinovasi sekali, yang dapat menghasilkan satu sistem RMIS ni yang menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di Jabatan Radiologi. Bukan saja sistem ini dapat melancarkan proses kerja, ia dapat menjimatkan masa dan juga wang ringgit untuk pihak hospital. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan ini. Saya harap mereka menjadi contoh kepada jabatan-jabatan lain dan juga institusi-institusi lain. Semoga inovasi ini dapat diluaskan skop penggunaannya dan who knows, satu hari boleh juga menjadi satu sumber pendapatan kepada jabatan dan juga pada pihak hospital. Sekian, tahniah sekali lagi. Akhir kata, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjalankan projek ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang ke Universiti Malaya. merupakan universiti pertama dan tertua di Malaysia. kini berusia 117 tahun. diterajui oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur sebagai Naib Chancellor Universiti Malaya yang ke-13. berada di kedudukan 65 dalam QS World Ranking dan tempat ke-9 dalam QS University Ranking Asia. 5 teras universiti iaitu Passion, Oneness, Integrity, Sincerity dan Empathy atau singkatannya POISE merupakan elemen yang penting dalam menyokong visi dan menjadikan sebagai universiti global dan memberi impak kepada dunia. Di dalam meningkatkan mutu dan kualiti penyampaian satu penubuhan kumpulan KIK telah diwujudkan.
Kumpulan ini telah diberi nama Triple Strike dengan moto transformasi berkualiti asnaf disantuni. Penubuhan kumpulan ini adalah hasil dari silang fungsi PTJ utama, iaitu yang pertama adalah Jabatan Bendahari, Jabatan Pendaftar dan Pusat Teknologi Maklumat. Jabatan Bendahari berfungsi menyelaraskan semua proses zakat di Nusi Melaya, manakala Jabatan Pendaftar pula berperanan sebagai melakukan semakan siasatan dan juga pengesahan. Dan yang terakhir sekali adalah Pusat Teknologi Maklumat, jabatan yang berperanan dalam memproses dan membangunkan sistem bantuan zakat. Kumpulan Triple Strike yang berminda pemudah cara mempunyai 10 orang ahli kumpulan yang diketuai oleh Puan Rabiatun Ishak dari Jabatan Bendahari. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Zakat adalah satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. UM telah menerima status amil dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan ia membolehkan kita untuk mengagihkan bantuan zakat hasil dari wakalah yang telah kita terima. Bantuan ini diagihkan dengan cara pemohon harus memohon zakat melalui borang dan hantar ke kaunter zakat. Proses semakan dan agihan akan dilakukan oleh pentadbir dan jawatankuasa. Oleh itu, kita mendapati terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan. Kumpulan Triple Strike telah menggunakan PDCA sebagai rangka kerja dalam KIK ini. Ayuh kita saksikan apakah sebenarnya plan di dalam PDCA yang telah kami gunakan. Kumpulan telah mengenal pasti masalah berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, pemohon daripada kalangan staf UM yang layak memohon zakat. Kedua, pentadbir yang terdiri daripada Jabatan Bendahari dan Jabatan Pendaftar. Dan yang ketiga, jawatankuasa iaitu jawatankuasa zakat yang meluluskan permohonan zakat. Masalah untuk ketiga-tiga kategori ini telah diukur menggunakan skala masalah. Skala pertama sangat mudah sehinggalah skala keempat sangat sukar. Bagi kategori pemohon, antara masalah dalam skala 4 adalah bebanan kos dan pemohon malu untuk memohon dan mengemukakan borang permohonan. Bagi kategori pentadbir, hampir semua masalah yang disenaraikan adalah dalam skala 4. Namun, antara masalah dalam kumpulan yang nampak ketara adalah kekurangan staf dan masa yang terlalu lama diambil untuk memproses permohonan. Kumpulan juga telah melakukan kaedah 5W1H dalam mendalami masalah ini dengan lebih terperinci. Hasil dari pengenal pastian masalah ini, kumpulan telah bersetuju menggunakan rajah tulang Ishikawa sebagai kaedah penyelesaian masalah. Rajah Ishikawa 1 ini mempunyai 4 faktor utama. Faktor ini terdiri daripada kaedah manusia, maklumat dan komunikasi. Dalam mengukuhkan masalah punca permasalahan ini, kumpulan berjaya membuat verifikasi dan validasi untuk setiap faktor ini. Hasil daripada verifikasi dan validasi ini akhirnya ahli kumpulan dapat meringkaskan skop permasalahan. Rajah Ishikawa 2 adalah hasil dari verifikasi dan validasi yang telah dilakukan. Setelah melakukan perbincangan, kumpulan telah kemukakan 2 cadangan penyelesaian masalah. Cadangan pertama adalah membangunkan satu sistem permohonan secara atas talian yang berintegrasi bersama sistem maklumat bersepadu sumber manusia. Dan yang kedua adalah penubuhan unit baru atau penambahan bilangan staf. Penubuhan unit ini diketuai oleh pengarah dan 5 orang staf eksekutif dan juga pelaksana. Penilaian telah dilakukan melalui kaedah SWOT dan penanda aras bagi kedua-dua cadangan ini. Hasil daripada penilaian cadangan penyelesaian masalah ini, kumpulan telah bersetuju untuk memilih cadangan yang pertama.
Cadangan ini telah dibawa kepada peringkat pengurusan universiti dan pengurusan telah bersetuju untuk sistem ini dibangunkan. Pembangunan sistem ini juga menyokong hasrat kerajaan dalam meningkatkan 100% penjawat awam, celik digital dan 80% perkhidmatan kerajaan dalam talian dari peringkat awal hingga akhirnya. Sistem yang dibangunkan ini telah diberi nama sebagai e-zakat. Dalam menilai pelaksanaan sistem e-zakat ini, kaedah 5W1H telah digunakan pakai. Dan carta perbatuan digunakan bagi memudahkan pelaksanaan sistem e-zakat ini. Pembangunan sistem ini telah melalui beberapa fasa yang lebih dikenali sebagai System Development Life Cycle atau lebih dikenali sebagai SDLC, yang mana terdiri daripada beberapa fasa. Yang pertama adalah pengumpulan keperluan sistem, yang kedua analisis keperluan dan reka bentuk, yang ketiga pembangunan sistem, keempat adalah pengujian sistem dan yang terakhir adalah pelancaran sistem. Sistem e-zakat telah berjaya go live dan digunakan secara pilot pada Disember 2020. Kumpulan telah melakukan langkah cek dalam memastikan keberjayaan sistem ini. Hasil dari sistem permohonan dalam talian, bilangan permohonan meningkat sebanyak 494%, iaitu 229 permohonan kepada 1,362 permohonan. Sistem ini juga hanya melibatkan 2 orang sahaja dalam melakukan pengesahan dan pelaporan permohonan. Malah, masalah kesilapan mengunci data secara manual dapat dihapuskan secara total. Ini kerana semua permohonan diambil secara tepat dari sistem sumber manusia. Kumpulan juga melakukan beberapa check and balance dalam meningkatkan lagi mutu penyampaian sistem e-zakat, dan kini sistem e-zakat telah pun digunakan secara penuh untuk permohonan zakat bagi kaki tangan di Universiti Malaya. Secara kesimpulannya, sistem e-zakat ini boleh diangkat sebagai satu projek inovatif yang berjaya dilaksanakan oleh kumpulan kami. Dari hasil keberjayaan ini, kumpulan telah mengemukakan beberapa langkah penambahbaikan. Antaranya yang pertama adalah menjejaki asnaf atau staf yang layak memohon zakat secara automatik. Yang kedua, integrasi sistem bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang ketiga, pembangunan modul potongan zakat secara atas talian. Jika pembangunan modul potongan zakat ini dapat dilaksanakan, insya-Allah Universiti Malaya mampu menawarkan lebih banyak bantuan kepada staf dan juga pelajar. Dan bantuan ini dapat dijalankan dengan lebih efisien menggunakan sistem yang dibangunkan ini. Akhir kata daripada kami, Triple Strike, transformasi berkualiti, asnaf disantuni. COVID-19 yang melanda dunia bermula akhir 2019 telah mengubah pola kehidupan manusia sejagat, pola penyampaian bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. PDP berubah daripada secara bersemuka kepada kaedah pembelajaran dalam talian. Perubahan kaedah penyampaian ini sekaligus memberikan impak yang besar kepada keperluan peralatan dan sistem yang membantu dalam memudahkan proses PDP. Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil langkah yang drastik dengan mengarahkan semua universiti dan juga penyedia perkhidmatan pendidikan tinggi untuk mengaktifkan mod pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Justeru, UMP terus mengambil beberapa tindakan supaya proses PDP di UMP ini berjalan seperti biasa dan pelajar mendapat akses pendidikan yang sebaiknya. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.
buat juri-juri KIK 2022 dan juga rakan-rakan sekalian. Pengenalan kepada projek UDAS, kami menggunakan kaedah PDCA. Kami pecahkan kepada matriks agihan tugas setiap ahli KIK dan seterusnya ini merupakan bukti pelibatan ahli projek. Ini adalah kelulusan pihak pengurusan bab 2 pemilihan projek dan definisi. UDAS, objektif projek adalah untuk membangunkan pelantar pengurusan pentaksiran dalam talian yang tersusun dan sistematik. Saya pecahkan definisi kepada 4 benda yang utama iaitu kalam, UDAS, Moodle App dan juga Proctoring System. Pada tarikh 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan dan kesan daripada ini, semua aktiviti pembelajaran dan pengajaran haruslah dilaksanakan di dalam talian. Platform Kalam telah dijadikan satu platform utama untuk menjalankan PDP dalam talian. Isunya telah timbul di mana storan menjadi terlalu terhad dan juga isu bottleneck di mana accessibility pelajar adalah menjadi terhad. Setiap pentaksiran haruslah dijalankan melalui platform ataupun pelantar yang berasingan. Maka kita telah membuat kajian ke atas proctoring system yang sedia ada di pasaran untuk menilai keberkesanan dan juga harga. Daripada penilaian dibuat, analisa langganan adalah kos bagi setiap pelajar terlalu tinggi. Tak ada masalah di mana isu bottleneck pada pelantar kalam yang melibatkan pelajar yang ramai dalam melaksanakan peperiksaan akhir dalam talian. Isu pertama iaitu bottleneck pada pelantar kalam untuk menampung pelajar yang ramai secara serentak ataupun dikenali sebagai concurrent user. Isu kedua iaitu tiada pelantar dalam talian di UMP bagi pelaksanaan pentaksiran dalam talian. Manakala isu ketiga, sistem e-learning UMP sedia ada tidak dapat memastikan aspek keadilan bagi semua pelajar dan integriti akademik bagi pentaksiran. Dan yang terakhir iaitu kesukaran menyimpan kertas soalan ataupun jawapan pelajar secara maya. Ini adalah bukti penyertaan yang menyebabkan peperiksaan dalam talian menggunakan kalam di mana 550 kursus dan juga 4 jumlah kursus yang bermasalah. Ekoran daripada itu, kami telah membuat kajian ke atas proctoring system yang sedia ada di pasaran. Seterusnya, kita melihat kepada analisa peluang dan penambahbaikan. Kami menggunakan kaedah analisa SMART. Perincian untuk analisa SMART telah dipecahkan mengikut kumpulan ahli projek iaitu bottleneck pada platform kalam, tiada platform dalam talian untuk pelaksanaan pentaksiran dan seterusnya sistem e-learning UMP tiada untuk memastikan aspek keadilan dan juga storan yang terhad untuk penyimpanan kertas soalan dan juga jawapan pelajar. Penjelasan projek, kami menggunakan 5W1H. Di sini disenaraikan bagaimana cara untuk mengatasi masalah dengan menggunakan 5W1H. Definisi dan terminologi projek, sebelum verifikasi kami menggunakan diagram Ishikawa ataupun fishbone. Di sini 4 faktor utama iaitu kami pecahkan kepada manusia, penstrukturan, bahan dan juga persekitaran. Kami telah mengenal pasti setiap punca daripada manusia, infrastruktur, bahan, persekitaran. Kajian selidik telah dijalankan untuk PDP-DT, pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Kami akan membincangkan berkenaan dengan pemilihan projek iaitu cadangan sistem. UDAS untuk kegunaan peperiksaan akhir adalah untuk mengelak daripada berlaku isu bottleneck pada sistem kalam. Sistem peperiksaan berasingan dengan sistem kalam kerana ia dapat mengelakkan isu-isu sebelum ini sekaligus dapat mengelakkan isu bottleneck daripada berlaku. Dan ia dapat melancarkan proses peperiksaan dalam talian dengan menampung kapasiti pelajar yang ramai di UMP. 4 modul ataupun ciri-ciri yang ada di dalam pelantar UDAS. Bab 4, penyelesaian kreatif dan inovasi serta pelaksanaan. Kita melihat kepada 2 situasi yang berbeza, sebelum dan selepas COVID. Penyelesaian kreatif dan inovatif. Kenapa pelantar UDAS dibangunkan? Ianya selari juga dengan dasar-dasar negara dan antarabangsa, manakala saya pecahkan kepada cadangan penyelesaian dan analisis. Punca 1, storan yang terhad. Punca 2,
proses integrasi antara pelantar UDAS dan pelantar IMS. Seterusnya, punca 3 ialah peningkatan concurrent user pada pelantar UDAS. Punca 4, tiada tata cara untuk pengendalian peperiksaan dalam talian. Punca kelima adalah borang integriti pelajar. Pembelian untuk penambahan storan telah diluluskan dan jangkaan dengan harga RM49,000 storan akan digunakan selama 3 tahun. Ini adalah bukti untuk kos tambahan storan UDAS banyak RM49,000. Penetapan sasaran pelajar dan pensyarah. PSPE telah mengeluarkan penetapan sasaran di mana pelajar dan pensyarah perlulah mengikuti proses kerja yang telah ditetapkan. Kelebihan sistem, saya pecahkan kepada 3 perkara utama iaitu pelajar, pensyarah dan juga universiti. Pemantauan peperiksaan terbagi kepada 3 iaitu borang integriti pelajar, kaedah pengawasan dan ketiga ialah penyediaan soalan di UDAS. Kami telah menghasilkan prosedur dan polisi yang perlu diikuti oleh pensyarah dan juga pelajar. Safe Exam Browser merupakan salah satu tool yang digunakan untuk mengelak terjadinya kecurangan akademik di kalangan pelajar. Seterusnya, kita pergi kepada bab terakhir iaitu pencapaian dan penciptaan nilai. Pengiktirafan dan penyelesaian untuk seluruh dunia di mana model apps yang sedia ada ini boleh digunakan untuk akses kepada pelantar UDAS dan juga pelantar Kalams. Jika kita melihat kepada 3 semester yang telah dilaksanakan secara berturut-turut, kita lihat kepada pencapaian kuantum dan penciptaan nilai. Saya pecahkan kepada 4 benda utama iaitu pertama, penjimatan kos, kedua, penjimatan masa, yang ketiga, jangkauan yang lebih luas dan yang keempat adalah pemantauan. Ini adalah merupakan maklum balas pelajar yang kita terima melalui penggunaan pelantar UDAS. Dan seterusnya ialah kesan pencapaian dan penciptaan nilai. Yang pertama, mewujudkan persekitaran pelaksanaan peperiksaan dalam talian yang kondusif. Kedua, memudahkan para pensyarah untuk penyediaan peperiksaan akhir dan yang memudahkan juga pelajar menjawab peperiksaan di dalam talian. Dan yang ketiga ialah memudahkan pengurusan untuk pelaksanaan dan pemantauan peperiksaan akhir di UMP. Perbandingan jika kita lihat dengan peperiksaan yang dilaksanakan secara bersemuka, fizikal dan juga dalam talian. Kelestarian solusi, kalau kita lihat kepada pelaksanaan, bagaimana kemudahan maklumat komputer yang sedia ada jika ianya diteruskan untuk walaupun bersemuka, PDP bersemuka, tetapi kita tetap boleh menjalankan peperiksaan ataupun pentaksiran dalam talian. Peran UMP kepada pasca pandemik di mana kita berada dalam fasa endemik. Sasaran UMP pembelajaran dilaksanakan secara fizikal dan seterusnya bagaimana ianya terhasil ialah pertama, kita dapat melihat peperiksaan akhir akan berlangsung secara dalam talian menggunakan pelantar UDAS bersama SEB. Yang kedua ialah pelajar boleh mengambil peperiksaan mengikut keberadaan pelajar. Yang ketiga ialah semua bentuk pentaksiran boleh dijalankan dalam pelantar UDAS yang menyokong kepada Sustainable Development Goals. Dan seterusnya bagaimana ia juga menyokong kepada Pembangunan Pendidikan Malaysia PPMPT Pendidikan Tinggi untuk lonjakan yang ke-9. So, sekian sahaja daripada saya, Awanis Ramli, merupakan pengarah di Pusat Sumber Pengajaran dan E-Pembelajaran Universiti Malaysia Pahang. Terima kasih.